Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Allahumma zidna fahman wa Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tuan Majlis, Salam, Malan, para staf Japanese Malaysian Technical Institute. Bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu pada pagi ini dalam program khusus pengurusan jenazah. Jadi untuk makluman, jadi ini kali kedua sebenarnya Pusat Islam buat khusus jenazah di sini. Kali pertama dengan Sudia tentang ini kali kedua kita buat dengan staff. Dan insyaAllah khusus jenazah ini tak susah. Dia cuma cepat lupa gitu. Dia tak susah, dia cepat lupa. Sebab apa? Sebab dia jarang guna. Dan kalau macam kami pun sebagai penceramah khusus jenazah pun, kalau kita tak lalui pengalaman menguruskan jenazah, mungkin banyak benda yang kita belajar tu tak berapa nak efektif juga lah. Kita nak cerita benda-benda yang berkaitan dengan kematian dan sebagainya kan. Ala kulli hal, yang penting kita tahu adalah mengurus jenazah ni adalah satu ibadah. Dan dia juga satu benda yang berkaitan dengan muamalah ataupun hubungan kita dengan masyarakat kan. Kalau tengok orang dulu hubungan dengan masyarakat, bila ada orang sakit, tak temu mati, cuma sakit pun kita pergi melawat dan sebagainya. Jadi dalam khusus pengurusan jenazah, antara benda yang penting adalah bila Ustazah kata persediaan sebelum mati, itu maksudnya persediaan untuk bagaimana kita mengurus, contohnya kesakitan, orang-orang yang sakit kan. Orang yang sakit, bagaimana kita sebagai orang yang sakit, apa yang kita perlu lakukan. Kalau kawan-kawan kita sakit, apakah yang perlu kita lakukan? Dia akan menjawab tertentu. Sebab tu Nabi SAW, dia mengajar doa-doa yang spesifik tentang orang sakit kan. Dia melawat orang sakit, apa kita nak baca kan. Lepas tu dalam banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan fadail amal, banyak kelebihan-kelebihan orang yang melawat orang sakit. Contohnya, antaranya kalau kita melawat kawan kita yang berada di hospital, kita berada di sini, seolah-olah kita sepanjang perjalanan kita sampai ke tempat kawan kita tu seperti mana kita berada dalam satu kebun dan kita memetik buah-buahan daripada syurga. Jadi itu menunjukkan bahawa kelebihan yang berkaitan dengan ziarah orang sakit ini kelebihan yang cukup besar. Juga ada adab yang berkaitan dengan apabila kita bertemu dengan orang-orang yang sakit. Bertemu dengan orang yang sakit, apa yang perlu kita lakukan? Mungkin banyak kita dah tahu lah kan. Sebab pertama kali kita pun pernah sakit. Kita pun pernah sakit dan kita juga merasai apakah beban kesakitan kan, beban kesakitan tu, dan apa yang perlu kita, apa yang menyenangkan hati kita dan apa yang tidak mengembirakan hati kita. Jadi benda-benda macam itu Islam mengambil peranan yang cukup spesifik ataupun dia cukup detail lah berkaitan dengan benda-benda macam itu. Antara adab-adab yang kita katakan, adab kita melawat orang sakit, hendaklah kita mendoakan dia, membawa satu hati, menyenangkan dia, dan juga tidak menziarahi terlalu lama. Dia sekadar bagi jumpa saja, jangan kita tidur lama-lama dia pun. Bila orang sakit ni dia perlukan masa untuk diri dia kan. Itulah antara adab-adab yang berkaitan dengan orang sakit. Baik. Dalam surat yang pertama ni banyak berkaitan dengan pemahaman ataupun tasawur kita sebagai seorang yang insya-Allah yang pertama sekali seorang yang akan mati lah, orang yang akan mati. Persediaan kita nak mati ni sebenarnya apakah yang perlu kita perhatikan dari segi amalan kita, dari segi apa yang kita tinggalkan di dunia ni ya. Jadi kalau kita tengok dalam modul ni, okey baik, modul ni tuan-tuan adalah modul yang digunakan oleh Jabatan Mufti, Jabatan Mufti Pulau Pinang, yang mana disediakan oleh Pusat Islam lah. Jadi lama dah modul ni. Dan modul ni sebenarnya Jabatan Mufti dah tak keluar dah.
dah habis dah buku dah. Kalau tak kita boleh beli berapa untuk main lah. Sebab tu yang bagi first date lah. Kami pun tak cetak lain. Memang kita ada yang cetak, dah habis dah. Jadi kita pakai macam ni, dia murah sikit. Kita tak payah mencetak, dia buat macam ni, dia murah. Jadi kita bayangkan kalau kita buat satu khusus urusan jenazah, tolak makan lah. Tolak makan dalam 500 lah. Setengah hari dia khususkan. Jadi dia memadai dan juga berkesan lah. Maksudnya kalau kita nak buat di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, jadi mereka tak rasa beban kan. Dalam kos dalam 500, tolak makan tak masuk lah. Apa ni, terutama sekali Pak percetakan ya. Pak percetakan ni. Yang kos yang kedua mungkin dari segi penceramah. Yang ketiga adalah dari segi peralatan. Peralatan tu agak mahal juga lah. Peralatan kalau kita buat satu khusus untuk pengurusan jenazah, kalau kita bahagikan bergantung. Kalau kita buat satu praktikal umum, maksudnya satu saja model dan dia ada dua, dia ada model drink, model masak. Model drink saja mungkin dia makan masa yang lebih ringkas dan kos dia mungkin tak ada banyak kan. Kalau model basah ni dia perlukan mandi dan sebagainya tu, dia akan lebih banyak lah. Dan sekarang ni orang ramai yang beli kain kapan sejak. Tidak ada satu set kain kapan dengan peralatan-peralatan dan ni. Beli siap-siap, tinggal kat rumah kan. Okey lah, okey. Benda tu kadang-kadang dia mengingatkan kita supaya kita ni tak lekar sangat lah. Dulu dunia ni banyak benda yang perlu kita perhatikan dari segi akhirat kita. Apa kepercayaan kita untuk kita lakukan ya? Baik. Ini dia tak ada apa-apa ya? Ada modul apa kan? Ada modul ke dalam? Ada slide tadi ada. Ada slide. Yang baru kulit tu ke depan. Baik, mungkin kita boleh go to kita rezeki. Pertama sekali kita tengok persoalan pertama tu berkaitan dengan manusia dan Islam. Ini semua tuan-tuan boleh baca lah. Dia berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan ciptaan manusia. Semua ni semua berkaitan dengan apa yang kita nak bincangkan, apa yang kita bincangkan. Terutamanya kita kena faham bahawa kita ni makhluk yang Allah SWT ciptakan sebagai sempurna. Dari segi akliyah dan juga nafsiyah ya, dari segi akal dan juga dari segi dia punya jasmani dia. Jadi bila kita mengurus jenazah, pengurusan jenazah bagi manusia ni tak sama macam kita mengurus contohnya binatang ya, ataupun benda-benda lain ke. Benda dia berbeza. Dia ada adab-adab dia ada benda-benda yang kita jaga. Contohnya kalau kita mengurus jenazah, kita tak boleh buat dalam kawasan yang lapang contohnya kan. Buat dalam surau macam ni, tidak lapang-lapang, semua orang tengok. Itu satu benda yang melanggar adab. Jadi bila kita buat pengurusan jenazah, mestilah kita mengurus dalam kawasan yang tertutup dan tak boleh ramai. Yang itu satu hal juga. Bila kita tengok orang mengurus jenazah, semua pakai nak umur kan? Nak belajar bagaimana kan. Tapi sebenarnya dalam pengurusan jenazah tak boleh ramai-ramai. Pergi duduk umur dan tu. Sebab pandangan yang kuat mengatakan bahawa roh ataupun roh yang mati itu masih ada, masih hidup ya? Yang mati dia jasad dia saja. Jadi bila orang yang mati, dia seolah-olah dia menyedari apa yang sedang berlaku di sekeliling dia. Itu satu pandangan lah. Ada pandangan mengatakan bahawa dia itu memang mati dan dia tak sedar semua perkara. Tapi pandangan yang kuat adalah mengatakan bahawa seorang yang mati itu roh dia itu masih berada di kawasan sekitar dan dia menyedari apa yang sedang berlaku ya? Menyedari apa yang sedang berlaku
Jadi bila kita menguruskan jenazah, kita kena jaga adab-adab. Antara dalil yang kuat ada dalil yang dalam surah Al-Baqarah lah, yang berkaitan dengan orang yang mati syahid, mati syahid. Wala taqulu liman yaqtalu fi sabilillah. Jangan kamu katakan bahawa orang-orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Allah itu diberikan rezeki. Berarti roh itu masih ada. Dan yang jadi pertikaian dalam mereka ini menyadari apa yang sedang berlaku di dunia ataupun mereka tidak menyadari. Yang itu pertikaian. Ala kulli hal, kita sebagai orang yang sebagai orang Islam mestilah kita menjaga hak-hak orang yang kita nak uruskan jenazah. Antaranya menjaga keaiban dan sebagainya. Dan juga kita tak boleh berkasar-kasar. Sebab tu ada beberapa hukum dalam pengurusan jenazah ni yang mana menjadi pertikaian. Antaranya perkara yang melibatkan seolah-olah kita ni terlalu masa-masa. Contohnya masa proses meruam atau kita nak mengeluarkan najis daripada perut. Yang ni dia ada banyak khilaf. Bukan khilaf apa, pasal mungkin dari segi kekurangan ilmu kita dari segi ni. Seolah-olah bila kata proses meruam ni, kita nak pastikan bahawa dia bersih semua. Dia bukan macam tu. Dia mesti sekadar yang kita mampu. Taklah sampai kita nak kena paksa keluar habis semua. Sekadar mampu berarti ulama meletakkan bahawa kita di lubang dubur itu, maksudnya ada sebahagian saja jari yang kita boleh masukkan untuk kita memastikan bahawa tak ada najis dah. Bukan kita jorok sampai ke dalam. Jadi setengah-setengah amalan yang kita buat, kita masukkan kapas tu sumbat sampai ke dalam, dan tarik. Itu memanglah najis itu saja duduk dalam perut. Jadi itu antara benda-benda yang kita nak elakkan bila kita mengajar tentang urusan jenazah ni. Yang pertama sekali adab mengurus jenazah. Yang kedua, apakah perkara-perkara larangan yang tak boleh kita lakukan terhadap jenazah, perkara-perkara larangan dan perkara-perkara yang wajib yang mana kita tak boleh tinggalkan bila kita mengurus jenazah. InsyaAllah pada surat yang seterusnya. Baik, saya punya surat ni lebih kepada falsafah ya. Jadi saya mau baca lah, banyak benda-benda ni. Ini banyak juga tidak lah. Cuma saya nak masuk bab yang berkaitan dengan sakit lah. Okay. Dalam muka surat yang ke-13, dalam muka surat yang ke-13, sakit dan perkara yang berkaitan dengannya. Jadi yang pertama tu berkaitan dengan peranan orang sakit terhadap dirinya. Peranan orang sakit terhadap dirinya. Baik, apabila kita sakit, kita naklah memastikan bahawa yang pertama sekali, kita ni adalah manusia. Dari segi akidah tu yang perlu kita jaga adalah bahawa kesakitan ni adalah sebahagian daripada cubaan hidup. Ramai orang yang sakit tapi dia kadang-kadang dia tak melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Ada sebagian orang sakit dia tak mau berubat, contohnya. Orang sakit tapi dia tak mau berubat. Benda ni adalah dilarang dari segi agama. Sebab Nabi pernah berkata bahawa setiap penyakit itu ada ubat. Maka carilah ubat tu di mana-mana pun. Dalil ini dalil umum dan menunjukkan bahawa wajib bagi kita untuk mencari penawar. Tak kira macam mana pun. Apatah lagi mendapatkan penawar daripada orang-orang yang pakar, yang pakar, daripada doktor dan sebagainya. Mereka ubat lah. Orang yang mereka ubat. Jadi orang kita pun kadang-kadang di masalah juga. Dia claim semua benda tu, satu benda tu banyak ubat ataupun satu benda tu boleh mengubat banyak benda. Itu bagi setengah-setengah ubat mungkin benda tu dia ada kesan dari segi keseluruhan sistem, tetapi kadang-kadang dia membahayakan juga. Jadi kita kena tengok, cek ubat kita. Baik, hukum berubat dengan benda-benda yang haram. Yang ini juga perkara yang menjadi pertikaian sampai sekarang ni. Apatah lagi dalam isu halal haram. Isu halal haram contoh sampai berapa orang? 10 setengah jam. Okey, tak apa, setengah jam okey ya.
berkaitan dengan halal haram. Contohnya isu orang yang pergi haji ya, dia beri vaksin kan, vaksin. Dan vaksin ni adalah vaksin yang diimport. Vaksin yang diimport dan dia disyaki ataupun telah dikaji bahawa ada kandungan-kandungan yang tidak halal kan, tidak halal. Tetapi dalam masa yang sama, benda ni perlu kita dia kena vaksin tu. Maksudnya kalau dia tak kena vaksin tu, dia boleh menyebabkan dia risiko menghadapi penyakit tertentu ketika mana dia melakukan haji ya. Dan penyakit ini mungkin berbahaya, berjangkit dan sebagainya. Jadi ulama berbincang tentang perkara ni. Tapi sekarang ni kita baru saja kita katakan halal ubat ni. Maksudnya akta halal ubat ni baru saja. Sebelum ni memang kita tak tahu lah. Dan isu ni adalah isu yang berkaitan dengan darurat. Jadi semuanya kita tahu kita tahu berkaitan dengan sakit ni, ubat macam mana kita nak makan. Dan adakah alternatif? Dan kita kata alternatif, adakah alternatif ni kita katakan alternatif yang mampu bilik ataupun tak mampu bilik. Setengah-setengah alternatif tu mahal. Setengah-setengahnya kita mampu bilik. Mampu bilik berarti kita wajib untuk kita mendahulukan yang halal daripada yang akhaf minal darurat. Maksudnya yang lebih ringan daripada dua kemudaratan. Baik, ubat dia termasuk dalam perkara darurat. Berarti kalau orang tak dapat ubat, dia boleh membahayakan diri dia ya? Jadi macam mana kita menetapkan hukum bagi hukum berubat dengan benda-benda yang maksudnya harus kalau kita tak ada benda yang boleh, benda lain ya, ubat lain yang mana boleh menjaga nyawa kita, maka harus bagi kita untuk mengambil ubat yang haram. Kalau benda itu saja yang ada kan. Jadi benda-benda hukum macam ni maksudnya dia berkaitan dengan kehidupan kita dan kita kena tahu lah sebenarnya ubat-ubat yang kita makan ya. Dalam masa yang sama kita kena pastikan bahawa memang tak ada alternatif lain lah. Mesti ada ubat-ubat yang lain yang kita boleh, yang tak boleh kita dapat, ataupun ubat itu terlalu mahal contohnya. Jadi kita kena pastikan. Baik, yang ketiga hukum berubat dengan jampi. Berubat dengan jampi. Ruqayyah, adakah ruqayyah? Ruqayyah ni antara ubat, antara perkara yang sunnah juga. Sunnah, maksudnya Nabi pernah buat. Contohnya Nabi ketika mana sebelum dia tidur, dia akan menadahkan tangan dan membaca tiga kul. Qul a'udzu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selepas dia baca tu, dia sapu muka dia dan dia sapu badan. Dia sapu badan dia dan sampai ke kaki dia. Sebelum dia. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa ada kesan doa kepada badan kita kalau kita melakukan penyapuan itulah. Dan dalam banyak perkara juga Nabi melakukan ruqayyah menggunakan air ya? Dan sebahagian sahabat menggunakan ruqayyah menggunakan air dan Nabi membenarkan perkara tersebut ya? Membenarkan perkara tersebut. Yang haram adalah jampi menggunakan kata benda yang selain daripada sunnah. Benda yang selain daripada sunnah ataupun menggunakan kata-kata yang membawa kepada syirik contohnya. Maka itu adalah haram. Baik. Kemudian sakit juga dan menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Baik. Dalam kehidupan kita ni dia kita tak boleh lari dari sakit. Ya? Dia tak boleh dari sakit. Sebab dalam Quran kata laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia ni dalam keadaan susah. Susah berarti dalam kehidupan kita ni yang pertama kita tak boleh lari daripada dosa. Maksudnya dosa ni selalu kita buat lah. Tak dosa melalui perbuatan, mungkin dosa daripada hati kita dan sebagainya. Jadi kesusahan yang Allah SWT ciptakan adalah susah hati kita ni. Hati kita ni selalu kadang-kadang dalam keadaan susah. Memikirkan tentang dosa-dosa kita, memikirkan tentang perkara-perkara yang kita tak buat lagi, memikirkan tanggungjawab dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa manusia ni dia terikat dengan tanggungjawab. Bila dia terikat dengan tanggungjawab, sesuatu tanggungjawab yang dia tak dapat buat, maka dia menjadi kesusahan bagi diri dia. Dia merasa susah hati lah. Merasa susah hati. Jadi ulama tafsir bahawa kata manusia ni diciptakan dalam kesusahan. Berarti dalam sepanjang masa kesusahan yang ada pada manusia ni susah dari segi hati dia. Dalam masa yang sama, sakit juga dia menghapuskan dosa-dosa yang biasa. Sebab sakit ni juga dalam bentuk kesusahan. Bila kita sakit, kita susah.
susah hati, susah, sakit badan dan sebagainya, memikirkan banyak perkara, maka benda-benda ini sebenarnya merupakan kifarat ataupun penghapus kepada dosa-dosa kita. Ya? Terutama mesti dosa-dosa yang kecil lah. Maka kita janganlah merasa berat bila menghadapi penyakit dan sebagainya. Baik. Kemudian makruh mengharapkan kematian. Makruh mengharapkan kematian. Makruh dalam konteks ini bahawa tak boleh kita secara direct, ya, atau secara direct kita mengatakan bahawa kita nak mati, tak guna hidup contohnya. Baik, dia ada dua cara. Yang pertama, cara yang tak dibenarkan. Macam saya kata tadi, itu cara tak dibenarkan. Orang yang mengharapkan kematian, contohnya dia hadapi masalah dan dia rasa putus asa dan dia mengharapkan kematian. Itu adalah cara yang tak syar'i. Berarti tidak dibenarkan oleh agama. Cara doa yang dibenarkan oleh agama adalah kita mendoakan sebagaimana Nabi doa, ya, iaitu ya Allah Tuhanku, matikanlah aku sekiranya kematian itu adalah baik bagi diriku, dan hidupkanlah aku selama mana kehidupan itu adalah baik untuk. Jadi kat situ kita tak spesifik bila kita nak mati, kita nak hidup, tapi kita cuma doa kepada Allah bahawa mati ni mestilah mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Kalau hidup pun hidupnya baik, bertambah amalan dan sebagainya, ya. Okey. Sunat mengingati mati. Antara dalil kita sunat mengingati mati adalah disunatkan kita melawat menziarahi kubur, ya. Menziarahi kubur ni dia antara satu cara untuk kita mengingati mati, ya. Ataupun kalau ulama sekarang ni dia gunakan talqin, kan. Bila kita lawat orang di kubur ni, jadi ulama-ulama walaupun sebenarnya sudah, tapi sebagai ulama yang membenarkan mengatakan talqin itu sebenarnya bukan talqin untuk orang mati tu, tapi talqin untuk orang hidup, kan. Orang yang main hidup tu dia sebagai satu cara dia mengingati kematian, ya, mengingati tentang soal kubur dan sebagainya. Dan antara benda-benda yang kita boleh mengingati mati ni kita tengok ialah orang sakit dan sebagainya, juga perkara-perkara yang boleh kita mengingati mati. Satu poin 7, keutamaan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam banyak perkara ni, benda yang melibatkan diri kita ni dia berkaitan dengan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab Allah berfirman dalam satu ayat kursi, aku ini adalah sebagaimana yang disangka oleh hamba-Ku terhadap diri. Ya. Jadi dalam banyak perkara Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia pemurah dan penyayang. Allah SWT tak mulakan bismillah ni dengan sifat-sifat dia yang kita kata yang keras, ataupun sifat-sifat dia yang tegas. Kemurkaan dia contohnya, kan, Al-Aziz. Tapi dia mulakan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Jadi banyak perkara Allah SWT ni dia mendahulukan sifat Rahman Ar-Rahim dia daripada sifat-sifat yang kemurkaan dia, ya, sebagainya. Jadi bila kita berpandangan macam tu, kita sentiasa positif kalau benda-benda yang kita katakan benda-benda yang dihadapi oleh diri kita ni, sentiasa berfikiran positif dan kita anggap benda itu sebagai benda kifarah, kita kasih sayang Allah masih jaga diri kita, ya. Ada setengah orang walaupun dia ni buat dosa dan sebagainya, Allah SWT biar saja. Ini kita namakan sebagai istidraj. Istidraj ni maksudnya Allah SWT biar saja. Orang ni kalau dia buat jahat dia biar sampai dia mati, kan. Kita tengok contohnya macam Hitler lah, macam lah, ramai tokoh-tokoh yang kita katakan sebagai sampai akhir hayat dia, kan. Fir'aun contohnya masa dia akhir hayat tu baru mati, kan. Jadi sebelum tu tak ada apa-apa balasan dan sebagainya. Menunjukkan bahawa sebahagian tu Allah biar saja untuk dia melakukan kejahatan sebagai satu bentuk penghinaan kepada dia. Sebab antara hadis Nabi juga menceritakan tentang apabila Allah SWT nakkan kebaikan kepada seorang hamba, dia akan mendahulukan kesusahan bagi dia. Maksudnya kesusahan bila dia buat salah saja dia kena direct. Dia terbuat salahnya Allah SWT terus bagi dia direct, atau bagi cash dia, kan. Bagi cash dia. Jadi bila kena cash tu janganlah kita rasa rendah hati dan sebagainya. Maksudnya benda ni adalah satu kemuliaan Allah SWT bagi kita supaya kita cepat beringat. Kalau orang yang lambat beringat, maksudnya dia buat salah lagi, dia buat, maksudnya Allah tak biar. Dia tak kisah. Orang ni nak jadi macam mana pun ikut dia. Ya?
Itu menunjukkan Allah Ta'ala dah tak bersikap Ar-Rahman Ar-Rahim kepada hamba dia. Baik. Kemudian saya akan sentuh sikit tentang tanggungjawab terhadap orang yang telah mati. Tapi sebelum orang mati, kita ada bab tentang orang yang sakaratul maut ataupun orang yang tengah nazak. Orang yang tengah nazak, orang yang tengah nazak. Orang ini tak berapa dia banyak praktikal tu. Yang tadi kita sebut ziarah, doa, ya. Okey, sebelum kita masuk ni, maksudnya kita kena tahu sedikit sebanyak tentang orang-orang yang sakaratul maut, ya, sakaratul maut. Kalau kita tengok dalam konteks moden ni, orang-orang contohnya kita kata orang yang pakai mesin kan, pakai mesin yang untuk jantung tu, ya, itu termasuk orang yang sakaratul maut kan. Walaupun sebagai ulama kata sebenarnya orang tu dah mati lah. Ataupun orang yang sebab apa? Dia ukur kematian tu dari segi mati akal, ya, bukan jantung dia. Jantung dia tu dia dipam kan untuk masih seolah-olah bagi dia hidup lagi lah. Tapi sebenarnya yang mati itu akal dia. Bila akal dia telah mati, berarti itu bermulanya mati. Bermulanya mati. Itu orang yang menggunakan mesin yang penyokong jantung tu, yang tu ramai ulama kata sebenarnya orang ni dah mati lah, ya? Sebab dia diukur dari segi akal. Adakah dia tu dalam keadaan sedar dari segi akal dia? Kalau dia tak sedar dari segi akal, berarti dia telah di-declare sebagai mati. Baik, ala kulli hal, ada orang yang sedang nazak contohnya, sedang nazak. Ada beberapa perkara yang kita perlu ambil perhatian. Apabila orang yang nazak ni, kita kenalah talqin dengan dia. Talqin ni bukan baca talqin macam tu, macam kita baca talqin panjang tu. Tapi dia mati lagi cepat lah. Jadi talqin tu, talqin la ilaha illallah lah. La ilaha illallah, itu kita nama talqin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang yang tak boleh, dia ataupun dalam keadaan dia tak boleh nak berucap, dia tak boleh cakap banyak lah, ya. Jadi kita ucapkannya kalimah Allah lah. Jadi cakap kalimah Allah tu, maka itu adalah perkara yang baik lah, insyaAllah. Sebab ada hadis yang banyak menceritakan tentang man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Kalau siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Antara tanda seorang itu mati dalam keadaan dia Islam adalah dia mati dalam keadaan dia berucap, ya, dalam berucap. Ataupun dia mati dalam keadaan yang seolah dia sedang bersolat kan, ya. Maksudnya dalam keadaan dia mengingati Allah SWT. Itu adalah tanda bahawa seorang itu dia mati dalam keadaan Islam atau beriman. Kita tak pasti ni kita mati dalam keadaan Islam, itu pun satu perkara juga kan. Gantung kepada bagaimana kita menghadapi kehidupan kita di dunia ni lah, ya. Baik. Kemudian ada juga seorang, antaranya adalah juga kita membacakan dia surah Yasin. Bacakan surah Yasin. Baik, baca surah Yasin ni bukan tunggu orang tu dah mati saja. Maksudnya sebelum orang mati tu kita digalakkan untuk membaca surah Yasin, ya. Dan surah Yasin ni antara fadilah dia adalah dia mempercepatkan orang yang sedang nazak. Mempercepat ni maksudnya antara dua perkara, sama ada mempercepatkan dia sehat ataupun mempercepatkan dia meninggal. Maksudnya sakaratul maut, nazak ni termasuk dalam sakaratul maut, maksudnya kesakitan ataupun keperitan maut kan. Jadi kita percepatkan, ya, kita permudahkan. Kalau Allah Ta'ala tentukan kematian, maksudnya cepatkan kematian dia. Kalau tentukan kehidupan, maksudnya cepat semua. Ini antara kita fadilat kita baca surah Yasin. Adapun baca surah Yasin yang selepas daripada orang mati itu khilaf. Ada yang kata terima kan, ada ulama kata ya, maksudnya sampai bacaan Yasin kepada orang yang mati. Tapi yang sebelum mati ni, yang ni tak ada khilaf. Ini tak ada khilaf. Maksudnya sampai, maksudnya hajat ataupun fadilat orang yang baca Yasin masa orang tengah nazak tu adalah sunnah, yang mana
dapat pahala untuk orang yang makan. Okey. Kemudian kita masuk kepada bab jenazah, iaitu apabila orang yang telah meninggal, apabila orang, contohnya seorang yang meninggal, ibu bapa kita dan sebagainya, maka ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Maksudnya tak perlulah kita tunggu orang yang mengurus jenazah. Yang ni kita katakan bersama tadi kan, maksudnya ada sebagai masa kita tak semestinya kita tunggu orang mengurus jenazah namanya kan, sebelum kita nampak kita semua ni. Ada benda yang perlu kita buat immediately, ya. Orang ni kita ada satu jenazah dekat kawasan kita. Macam kami di Pusat Islam, kita Korea berarti masjid kita menyediakan perkhidmatan untuk pengurusan jenazah untuk tiga bahagian, tiga part lah. Yang pertama untuk anak Korea, berarti orang yang duduk sekeliling Korea kan, kawasan sekitar Sungai Dua tu. Kemudian untuk staff dan juga untuk student, ya. Jadi kita ada proper punya bilik pengurusan jenazah lah. Macam kadang-kadang orang mai buat pengurusan jenazah buat tempat kita, jadi senang kita buat tempat kita lah, untuk menunjukkan untuk buat praktikal lah, sebab kita ada semua peralatan. Sini ada tak? Betul tak? Ada peralatan? Lagi kita kata buat meja. Ada model lah. Okey, cantik. Model daripada kota kan, payah nak angkat. Okey. Lagi kita buat dua praktikal lah. Kita setelah depan tu. Baik. Bila orang meninggal, contohnya meninggal di rumah kita, maksudnya dia sakit lama dan akhirnya dia meninggal. Kita kata bawa balik dan dia meninggal di rumah kita. Maka ada beberapa perkara yang perlu kita lihat. Kita boleh tengok dalam buku itu pun kita ada tulis muka surat ke-29 tu. Bagi keluarga terdekat lah, bagi keluarga yang terdekat. Ini yang masalah kadang-kadang dihadapi oleh pengurus jenazah. Bila keluarga terdekat, dia tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang dia panik kan. Dia tak tahu nak buat apa dulu. Bila tak tahu nak buat apa, untuk masa akan datang dia menyusahkan golongan ataupun orang yang akan menguruskan jenazah. Sebab yang pertama, jenazah apabila telah mati, telah meninggal, maka dia lama-lama dia akan mengeras. Jadi sebab tu bila kita benda ni orang kata bukan sunat lah, wajib diketahui oleh ahli keluarga bagaimana nak mengurus persediaan awal mengurus jenazah, ya? Persediaan awal mengurus jenazah. Yang pertama, apabila jenazah itu telah meninggal, maka yang pertama sekali kita perlu menyalin pakaian. Sebab jenazah dia akan mengeluarkan bau macam kita katakan satu binatang yang mati kan, ataupun apa yang mati. Dia lama-lama dia akan mereput dan dia akan berbau. Jadi tujuan kita menanggalkan pakaian adalah untuk kita jangan bagi dia, orang kata terperak bau itu. Dia ada keluar tak. Jadi kita tanggalkan pakaian, kita letakkan pakaian yang nipis ataupun pakaian yang ada ruang udara untuk keluar. Contohnya kita kain lah. Kalau asal kita pakai seluar jin ni kan, kita tinggal seluar jin. Seluar jin ni lagi lah, ada depan ni. Kita letak seluar jin tu, gantikan dengan kain, tutupkan dengan kain. Kemudian dari segi orang yang mati ni, kita kena, kadang-kadang dia mati dalam keadaan mata dia terbuka sebenarnya, maka kita tutup mata dia. Kita urutkan mata dia. Dan kalau lama-lama dia tak boleh juga, kadang-kadang terbuka juga, maka kita letakkan benda yang berat di atas mata dia. Jangan berat sangat kan, macam duit CD ke sebenarnya, duit CD 5 rupiah tu. Kalau mata dia kecil, bos tu mahal. Jadi kita tutup mata dia tu, jangan bagi terbuka lah. Bagi dia lama-lama lepas tu lama-lama tu. Kemudian yang kedua, mulut dia. Mulut dia. Jadi macam mana kita nak orang tengok, kalau orang tu melawat kan, jadi macam mana kita nak pastikan bahawa orang yang melawat tu tengok dia tu dalam keadaan baik. Maka kita buat dalam keadaan nampak dia molek kan. Nampak dalam keadaan dia molek. Kalau hidung dia tengah berdarah dan sebagainya, kita sapulah darah dia. Kita tutup dengan tepas, ya? Jangan bagi dia nampak celah, nampak celah. Ya? Jadi macam mulut dia ni, kita tutupkan, rapatkan dia rahang ataupun dia ni, tutupkan ni dan kita ikatkan dia. Ikatkan supaya dia tak
bergerak ya. Okay. Dan tangan dia, bagaimana kedudukan tangan dia? Kita letakkan, kalau boleh kita letakkan mayat itu di atas tempat yang tinggi dan kita letakkan tangan dia macam ni dan kita ikatkan ya. Kita ikatkan tangan dia, kaki dia antara ibu jari itu kita ikatkan antara ibu jari dia, dan kita sapukan minyak di kawasan-kawasan sendi. Yang ni yang penting ya. Yang ni yang penting. Kadang-kadang bila keluarga tak buat benda ni, masalah kita nak bawa dia urus jenazah ni, contohnya di masjid. Nak bawa dia tu, minta bayangkan. Kalau rumah kita lapang macam ni tak tahu kan? Rumah lapang dia, turun-turun masuk van baik. Kalau salah, cuma rumah flat. Rumah flat, dalam keadaan dia dah keras. Macam mana cara nak bawa? Macam sekali tu ada jenazah yang ni bukan masalah, dia tak ada masalah lah, tapi nak abang kata jenazah yang apa ni, bila kita berada di kawasan flat contohnya, jenazah yang berat, jenazah yang berat, macam mana cara kita nak turun ada satu benda yang kalau kita tak buat persediaan awal, dalam keadaan dia keras contohnya, memang tak boleh bawa turun lah. Saya ingat kena melalui ini je, put doa, turun kan, macam buat turun berdoa macam tu lah saya kan. Sebab apa? Nak gerakkan dia tu nak kena berbuah atas kursi roda, nak masuk dalam lift, lepas tu nak tutup lift, turun bawah, nak masuk dalam van, nak pergi sana kan. Jadi benda-benda macam ni dia membantu ya, dia membantu untuk pengurusan jenazah yang seterusnya ya. Jadi sapukan minyak minyak nyok lah, jangan bersapu minyak panas lah. Sapu minyak nyok, kita sapu di kawasan sendi-sendi ni supaya dia lembut. Jadi kita melembutkan dia punya sendi-sendi, dan supaya lepas ni dia tak mengeras. Ataupun kalau dia keras pun kita boleh ni yang mudah lah, tak perlu sampai nak terkepok pam kita siapkan mayat. Okey. Kemudian kita salin pakaian. Okey. Masuk kepada hukum mencium mayat. Hukum mencium mayat ni tak ada masalah, boleh cium. Tanya sikit pasal kedudukan tangan tu. Dia keadaan tangan dia bahu ke ataupun dalam keadaan kita Kiam. Kiam. Bahu yang macam Jerman. Kiam tak? Ya. Kiam, kita ikat antara pergelangan. Kita ikat antara pergelangan, tak boleh keluar. Minyak zaitun boleh lah. Mahal sikit lah. Minyak masak lah. Minyak masak. Bukan minyak masak. Minyak kelapa. Minyak bayar. Minyak asal minyak lah, asal minyak. Minyak masak tu nak. Baik. Hukum mencium mayat tak ada masalah. Cuma yang masalah sebenarnya hukum meratapi mayat. Meratapi mayat berarti dia ada bentuk-bentuk ratapan lah. Contohnya masa zaman jahiliah ni orang meratap mayat ni. Dia, kalau kita teriak sikit-sikit apa, ni meratap sampai kata malang tu. Itu. Dan juga dalam budaya orang-orang yang orang Cina contohnya, kita tahu lah benda ni berlaku kan. Kadang-kadang orang dibayar untuk meratap mayat tu kan. Itu haram lah dari segi agama kita. Benda tu adalah kalau dekat sebelah sikit tu tak ada masalah. Nabi pun dia yang duduk anak dia punya. Kemudian apa lagi berkaitan dengan orang sahabat ini? Mengumumkan kematian. Bila kita ada kematian, cepat-cepat kita umumkan. Terutama sekali pada keluarga terdekat ya. Sebab mayat ni tak elok kita tinggal lama-lama ya. Tak elok kita tinggalkan lama-lama. Kalau boleh dalam ikut keadaan. Tapi sebaik-baiknya kita jangan lama-lama sampai tinggal 2-3 hari tak kita mandikan ataupun tak kita kebumikan. Itu tak digalakkan oleh Islam ya. Tak digalakkan oleh Islam. Kita kena cepatkan pemulihan ya. Umumkan kematian. Ini pun ada khilaf juga.
Tapi lah ni mudahlah nak umum kematian ni, kita pakai SMS sebagainya kan. Dulu ni ada khilaf. Contohnya kalau kita pergi azan, kalau orang mati kita pergi azan. Azan. Jadi azan ni mungkin benda yang azan ni termasuk ibadah. Jadi dia tujuannya untuk orang sembahyang. Tapi setengah-setengah masa zaman Nabi pun ada orang ada di azan, bila azan untuk mana Nabi menyampaikan sesuatu perkara kan. Jadi azan ni ada khilaf lah. Ada orang kata boleh tak boleh. Macam orang dulu kadang-kadang dia tutup kan. Tutup tu. Yang ni pun khilaf juga boleh ke tak boleh. Tapi dari segi asalkan dia boleh panggil orang tahu, jadi boleh kan. Asal orang tahu je. Nak pakai jenis apa kan. Pin lah, SMS lah, Facebook lah. Asal orang tahu lah. Itu yang penting. Dan sebab orang digalakkan melawat jenazah kan. Digalakkan melawat jenazah. Jadi bila orang tahu kita sempat lawat jenazah, sempat mengirimi jenazah juga antara sunnah yang besar, mengiringi jenazah dan juga sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah juga adalah perkara sunnah yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Baik. Dan yang seterusnya kita bab hutang-hutang ni, kita kena pastikanlah. Bila kita dah mengurus jenazah, kita tengoklah apa hutang-hutang ni, apa-apa benda yang tak settle tu, kita tanyalah kepada awam, ya? Ataupun kita katakan bahawa kalau ada apa hutang, yang keluarga ada yang akan tanggung lah. Kalau keluarga ada tanggung, kalau tak ada, kita carilah harta dia yang masih ada tu, bayar hutang dia dulu sebelum kita gunakan duit tu untuk wasiat dan sebagainya. Kita bayar hutang dia dulu, bayar hutang dia dulu. Okey. So saya ingat sampai dekat tu dah. Saya ada apa soalan? Dia akan pergi banyak lagi soalan tentang mengurus mayat ni, dia banyak semua. Ustaz, saya nak tanya sebab kalau kita dulu kan dalam menguruskan jenazah kampung terutamanya, kita tak perlu nak cari orang semayangkan jenazah, orang uruskan jenazah, orang mandi dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok zaman moden ni kadang-kadang orang kata ada duit, semua boleh kita buat kan. Jadi kalau kita tengok ada satu kumpulan yang memang tugas dia untuk menguruskan jenazah dan pihak mempunyai maksudnya rumah tu, dia bayar untuk pengurusan jenazah tu dengan RM1 lah. Maksudnya RM1 dan diuruskan segala urusan jenazah kan. Itu hukum dia sendiri tu. Okey. Yang ni termasuk selfie, tapi sebenarnya benda ni termasuk perkara ibadat. Dan dia termasuk fardu kifayah. Maksudnya sebagai orang buat yang lain semua terlepas lah. Dia termasuk fardu kifayah. Dan fardu kifayah adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang khususnya. Maksudnya dia ada pengetahuan tentang satu perkara itu khusus maksudnya tak semua orang. Kadang-kadang dia tahu, tapi dia nak praktik tu, memang hari itu dah jumpa dengan mayat dengan apa semua, lupa habis semua kan. Jadi dia nak elak benda-benda macam itu, maka dia upah untuk seseorang untuk melakukan pengurusan jenazah. Dalam perkara ini ulama membenarkan. Saya tak pasti dari segi dalil secara umum, tapi saya boleh kiaskan pada satu perkara. Antaranya ulama membenarkan kita mengupah orang yang mengajar baca Quran. Boleh, mungkin sudah boleh jelaskan benda ni. Mengupah orang baca Quran berarti kemahiran. Walaupun benda tu baca Quran ni adalah wajib lah bagi kita kan. Tetapi kemahiran tertentu itu menyebabkan dia dibenarkan. Maksudnya kita boleh mengupahkan seorang untuk melakukan satu pihak. Termasuklah antaranya korban sebenarnya. Buat korban. Kadang-kadang tak semua orang pergi buat korban. Ataupun tapi korban ni kita tak boleh bagi upah kepada orang yang buat korban. Itu masuk upah lain lah. Contohnya apa lagi? Upah orang ikut haji juga. Itu boleh dibenarkan. Dibenarkan. Jadi dia dalam keadaan ni kita tengok bahawa perkara ni dibenarkan oleh maksudnya tak menjadi halangan lah untuk kita ni. Macam sekarang ni pun dah banyak lah buat jenazah dan masuk haji pun ramai yang buat, banyak yang buat khairat kematian. Khairat kematian ni juga antaranya benar-benar juga lah teruskan benar-benar itu. Dan kita kena tahu bahawa
menguruskan jenazah ni dia ada kos. Dia ada kos. Dia ada kos dia. Antaranya peralatan jenazah. Jadi ialah benda-benda itu termasuk dalam kos pengurusan jenazah. Perkara-perkara tersebut. Masa orang yang buat benda semua itu kadang-kadang kita perlukan. Jadi dalam masa sekarang ni disebabkan tak semua orang yang boleh buat benda tu, kadang-kadang bukan tak boleh buat, tapi dari segi masa tu orang tak boleh nak duduk kampung nak buat benda tu kan. Jadi benda ni hanya sebahagian orang saja yang main. Mungkin macam tadi yang Ustaz Razin dengan saya. Ustaz Razin ni memang macam saya sebenarnya, saya jarang lah. Kecuali kalau macam berkaitan dengan Senin kita kira. Tapi macam Ustaz Razin, tadi Ustaz Razin yang bagi ucapan, bagi artikel. Macam Ustaz Razin memang dia pengurus jenazah hospital kan. Hospital tak nak siapa dah kalau perlu tu masa bagi dah. Jadi dalam masa itu maksudnya keperluan kepada itu mendesak kan. Boleh kita ubah dah sebab apa? Sebab menggunakan masa dia, tenaga dia dan sebagainya kan. Okey, ada apa lagi? Jadi insyaAllah kalau tak dapat, lepas ni kita akan masuk kepada pengurusan jenazah yang lebih khusus lah dari segi peralatan apa semua kan. Dan perkara berkaitan dengan jenazah ni, contohnya kalau kita kata dari segi prosedur ya. Mesti kita ada pertama sekali laporan daripada, kadang-kadang kita terlupa benda-benda macam ni kan. Dah mati kadang-kadang kita panik kita nak bawa. Mesti ada yang pertama laporan daripada doktor mengesahkan kematian dia ya. Bila ada orang mati tinggal di rumah contohnya, mesti ada kita panggil doktor mai lah. Doktor mai dan mengesahkan kematian. Bila nak kisahkan kematian, mesti buat laporan kepada polis. Bila buat laporan kepada polis, baru dia boleh diuruskan jenazah semua. Kita tak boleh tanpa rekod polis, kita tak boleh terus pergi buat jenazah, uruskan jenazah. Itu satu kesalahan. Satu kesalahan. Jadi benda-benda macam juga kadang-kadang teknikal tu kita kena tahu juga, tahu juga apa yang perlu kita buat sebelum kita boleh uruskan jenazah. Kadang-kadang orang tak tahu terus dia pergi redah dulu kan. Itu salah, satu kesalahan dari segi undang-undang negara. Okey, kalau tak apa nanti bolehlah tuan tanya kepada Ustazah Fadilah apa-apa soalan yang berkaitan dengan perkara ni lah. InsyaAllah. Okey, jadi saya seperti katakan ni, apa-apa yang baik itu daripada Allah SWT, kekurangan itu daripada diri saya, kelemahan saya, dari segi penyampaian saya dan sebagainya. Semoga perkara-perkara yang manfaat itu dapat kita ambilkan pelajaran, dan perkara-perkara yang tidak ada manfaat itu kita tinggalkanlah, insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.